Alhamdulillah, dapat juga bertemu kita pada hari ini 22 hari bulan 7 2021. Walaupun hari ini rasa macam kurang sihat, tapi hati tu nak juga buat kan. Baiklah, mula-mula kita tengok maklumat-maklumat terkini yang kita ada. Yang pertama, kita di sini ada duri hitam, blackthorn, ya, yang sedap. Di India ada penyakit merebak yang sangat berbahaya, iaitu kulat hitam, black fungus. Setakat ini sudah lebih 40,000 orang dijangkiti dan lebih daripada 3,000 kematian. Nampak bahaya. Jadi di sana corona pun ada, kulat hitam pun ada. Allah. Di samping itu juga, India merekodkan kematian pertama virus selsema burung H5N1. Yang kedua, di semenanjung Tanah Melayu dijangka cuaca panas dan kering akan berterusan sehingga pertengahan September. Dulu ketika fenomena El Nino pada 1998 dulu, kita pernah mencatat suhu terpanas lah, setinggi 40.1 darjah Celsius, kalau tak salah. Itu dah sangat panas. Kita renungkan kepanasan melampau di pantai barat Amerika Syarikat dan Kanada sekarang. Dikatakan suhu di sana 49 darjah Celsius, dan ada titik-titik tempat tertentu yang sampai 54 darjah Celsius pun ada. Allah. Jadi kita teringat hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Kemarau bukanlah kerana tidak turunnya hujan, tetapi kemarau sebenar ialah kami dihujani dan dihujani, namun bumi tidak menumbuhkan apa-apa pun. Ni nak cerita suatu ketika nanti, tak tahulah bila akan jadi keadaan yang macam ini. Kemarau, tapi kemarau tu hujan turun juga macam biasa, tapi di bumi ni tidak menumbuhkan apa-apa pun. Hadis ini juga ada sokongan daripada hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak akan tiba kiamat sehinggalah manusia dihujani dengan hujan yang meliputi tempat, tetapi bumi tidak menumbuhkan suatu apa pun. Jadi hadis ni saling kuat-menguat lah. Satu lagi dalam riwayat Al-Hakim pun lebih kurang macam tu juga bunyi dia. Mengapa hujan turun tapi bumi tidak menumbuhkan apa-apa? Mungkinlah satu keadaan dia, hujan turun macam biasa tetapi bumi ni tak disuburkan oleh Allah. Tapi sekurang-kurangnya masih boleh buat minuman. Kemungkinan yang kedua, hujan itu turun dalam keadaan hujan itu sendiri sudah tercemar. Kita kata seakan-akan beracun lah, berbahaya. Sebab itu walaupun dia turun tetapi tidak membantu untuk menumbuhkan tanam-tanaman, dan mungkin minum pun tak boleh. Yang ketiga, hujan turun tapi tak boleh buat aktiviti pertanian. Sebab ada huru-hara ke, ada yalah apa-apa yang berlaku lah. Itulah antara kemungkinan-kemungkinannya. Jadi yang ni akan berlaku. Bila berlaku tu, wallahu a'lam. Seterusnya, Rusia memperkenalkan jet pejuang Sukhoi versi terkini. Namanya pun dah memberikan gambaran lah. Apa nama dia? The Checkmate. Kalau kita main chess tu, checkmate ni kira habis lah. Jadi nak menggambarkan hebatnya tu. Dikatakan pesawat ini dia mampu melancarkan serangan ke 6 sasaran serentak. Seterusnya, banjir di China, khususnya di wilayah Henan, dikatakan itu hujan terlebat dalam tempoh 1000 tahun.
China pun teruk, Eropah pun teruk. Satu lagi, Singapura kembali ke fasa 2 setelah kehidupan agak bebas dalam beberapa hari pada minggu lepas, kerana kes harian wabak melonjak naik. Jadi nampak setakat ini macam trend di kebanyakan negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat pun macam itu. Dalam sebulan setengah lepas dia menurun dengan lajunya kes harian, tapi kemudian dia pun naik laju balik. Bukannya naik mendatar, dia naik terus melonjak. Graf dia akan lebih kurang turun, diam sekejap, lepas tu naik balik melonjak. Tak tahulah kenapa. Wallahualam. Itu dari segi maklumat-maklumat terkini. Okey, ada soal jawab. Persoalan, mengapa semua rancangan kongsi gelap Dajjal ini berjaya? Seolah-olah mereka ni dah tahu masa depan. Lebih kurang begitulah persoalan. Jadi sebenarnya itu anggapan kita. Dan mereka memang nak kita beranggapan begitu. Apabila dalam diri kita dah tertanam hal itu, maksudnya itu salah satu kejayaan mereka. Hakikatnya, tak semua yang mereka ramal dan mereka rancang tu berjaya. Tak semua pun betul. Tapi apabila tak betul, ada kegagalan, mereka akan senyapkan. Mana-mana yang betul, mereka akan highlightkan. Maka nampak seolah-olah semua ramalan dan rancangan mereka ni berjaya belaka. Apabila mereka dah dapat keputusan untuk melaksanakan sesuatu lah pada masa akan datang, mereka ni akan berhempas pulas untuk menggenapkannya, atau menjayakannya, atau merealisasikannya. Itu cara mereka. Itu yang kadang-kadang nampak macam seolah-olah mereka ni tahu masa depan. Apa yang nak berlaku lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mereka dah bagi tahu siap-siap. Sama ada secara terang-terangan atau secara tak langsung. Seolah-olah back to the future kan. Jadi sedemikian tepatnya segala ramalan mereka kononnya, sampai begitu mempersona hati manusia. Hingga kan suatu hari nanti bila ramal tepat berlaku kan, di manusia akan sangat terpesona sehingga ada yang memandangnya sebagai Tuhan. Apa yang diramal, yang dirancang, digambarkan berlaku. Sampai kan orang anggap Tuhan. Memang itulah matlamat dia kan. Kita baca peristiwa A contohnya. Oh, yang ni mereka dah nyatakan dah 50 tahun dulu. Memang betul lah tarikh, tempat, mangsa dia tu. Kita dengar pula berita B. Oh, ini pun ada tokoh mereka cakap dalam persidangan 30 tahun dulu. Memang betul. Berlaku pula peristiwa C. Rupanya kita dah baca pun dalam penulisan, dalam buku-buku tokoh mereka atau orang-orang yang mereka gunakan 20 tahun dulu. Nampak, oh mereka ni tahu belaka lah. Sampai akan ada suatu hari nanti yang menganggap itu sebagai Tuhan. Sebab seolah-olah dia tahu semua hal akan datang. Itu belum sampai peringkat dia mampu mematikan orang dan menghidupkan semula kan. Apa saja yang dia cakap atau orang-orang yang cakap akan diyakini 100%. Kalau kita tahun depan akan berlaku begini-begini, betul. 30 tahun lagi akan berlaku begini-begini, betul. 70 tahun lagi akan berlaku begini-begini, betul. Sebab ditanam dalam diri kita apa yang mereka ramal dulu betul belaka. Tapi sebenarnya banyak juga yang tak betul. Bertuhankan Dajjal itu tak semestinya bererti orang itu anggap Dajjal itu sebagai Allah, atau ganti kepada Allah, atau Dajjal itulah Tuhan sebenar, Allah ni bukan. Dia tak semestinya begitu. Sebab kita lihat dalam sejarah, sebahagian orang musyrik Mekah dulu, mereka tahu Allah Tuhan sebenar, tetapi mereka sembah berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan juga. Sebab tu dinamakan musyrikin. Mereka mensyirikkan. Allah diberitahu memang ada, tapi yang ini pun Tuhan juga. Mungkin keadaan dia begitu. Jadi kita jangan mudah-mudah percaya. Sebenarnya banyak juga ramalan-ramalan dan perancangan-perancangan mereka yang gagal.
Okay, isi untuk hari ini. Mula-mula kita bacakan himpunan hadis atau asar. 1. Riwayat Tabrani. Sebaik-baik air di muka bumi ialah air Zam-Zam. Padanya makanan segala makanan dan ubat segala penyakit. Dan seburuk-buruk air di muka bumi ialah air pada lembah Barhut, berhampiran Hadramaut. Barhut. Dikatakan itu seburuk-buruk air. Jadi kita nak baca beberapa asar, sandaran-sandaran. Ramai orang kata ini semua lemah-lemah belaka. Tapi tak apa. Sungguh pun lemah-lemah belaka, tetapi dari segi temanya tu akan saling menguatkan. Kita nak cari tema dia. Yang kedua, Anas bin Malik cerita, segala roh orang kafir itu ada di satu lembah di Hadramaut yang disebut namanya Barahut. Riwayat Dailami. Yang ketiga, sesungguhnya segala roh orang kafir berhimpun di Barhut. Riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Asakir. 4. Ali bin Abi Talib berkata, sebaik-baik wadi atau lembah ialah di Makkah, dan seburuk-buruk lembah ialah lembah Al-Ahqaf, iaitu lembah di Hadramaut yang disebut Barhut. Padanya roh orang-orang kafir. Riwayat Ar-Razak. Ibnu Asakir pun ada sebut. Yang kelima, Abdullah bin Umar kata, sesungguhnya roh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, satu lembah di Hadramaut, dan roh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman dan Jabiyah di Syam. Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban. Katalah betul, riwayat-riwayat ini lemah belaka, tetapi dari segi kesepakatannya mereka bercerita tentang hal yang sama, iaitu perigi Barhut. Perigi Barhut di Yaman. Dan perigi ini ringkas kata tempat yang tak molek lah di sisi Allah. Dan di sana roh orang-orang kafir dikumpulkan. Itu kesepakatan tema daripada riwayat-riwayat tadi. Apa maklumat yang kita ada tentang Barhut ni? Okay, Barhut ini dia seumpama satu telaga. Dia ni terletak di Yaman, di sebelah timur Yaman, di sempadan dengan negara Oman. Di sana ada satu perigi atau telaga yang gelap dan berbau sangat busuk. Lebarnya lebih kurang 30 meter. Dalamnya yang itu tak pasti. Ada macam-macam pandangan, tapi siapa pun tak tahu. Ada yang kata 50-60 meter dalam. Ada yang kata 100 sampai 250 meter dalam. Dan ada yang kata lebih lagi. Tapi siapa pun tak tahu. Dia punya bau busuk itu lain macam busuk. Dan air dia itu dijangka hitam pekat. Budaya orang tempatan atau orang yang berdekatan duduk di situ, di sekitar Barhut tu, zaman berzaman, tak kira apa agama lah, mereka ni ada rasa takut dengan tempat itu. Bagi mereka tempat itu tempat jin dan syaitan. Ini budaya lah. Tempat itu tempat yang mendatangkan sial. Dan mereka nak sebut dan seboleh-bolehnya tak mahu sebut. Tempat tu tempat yang menyeramkan. Walaupun ramai yang tak pernah pergi pun ke situ kan. Jadi kita boleh tengok gambar-gambarnya dan videonya pun ada di internet. Di dalam perigi tu ada burung-burung yang bersarang dan ada banyak ular. Ada orang sebut sebagai telaga neraka Barhut. Cahaya matahari tak sampai masuk. Sebab dia tu sangat dalam. Matahari lalu je, nampak sikit je. Boleh nampak di permukaan-permukaan saja. Air dia tak nampak sebab jauh sangat ke dalam. Memang ada saintis dan pengembara pernah cuba masuk, tapi dapatlah masuk sikit. Tak dapat masuk dalam pun. Kerana dengan gelapnya, dengan kurang oksigennya, bila lagi masuk dalam lagi tak ada oksigen dan baunya sangat busuk. Orang-orang tempatan tu ada percaya, ni kepercayaan mereka saja.
Kalau masuk dalam lagi, nanti orang tu akan tersedut. Macam ada tarik kepercayaan saja. Ada orang tempatan yang percaya pula tempat itu sebagai tempat iblis di penjara. Satu hari nanti iblis akan keluar. Ada seorang rakyat Yaman, dia pernah kena buat khidmat ketenteraan di satu kem askar yang dekat dengan telaga tu. Tak betul-betul dekat lah, maksud di sekitar kawasan itu. Di kawasan tentera tu, mereka gali satu telaga lah untuk sumber air. Masa mula-mula gali, tarik air tu, air yang mula-mula keluar itu warnanya hitam, macam minyak tar, dan baunya sangat dahsyat, sangat busuk, macam telur busuk. Mungkin berkait dengan air yang di dalam Barhut, walaupun mereka tak korek betul-betul di Barhut. Lembah tu luas, telaga Barhut tu satu tempat, mereka korek di tempat lain. Mungkin ada kaitannya tu. Jadi telaga Barhut ini nampak gaya berkait lah dengan zaman akhir nanti kan. Tapi tetap masih menjadi misteri lagi. Setakat ini masih dikatakan misteri. Rasanya setakat itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Tanya nak sambung tentang Harrat Khaybar yang semalam punya cerita kan. Selain daripada kawasan itu, kawasan dataran yang di bawahnya ada api, baru ditemui di sana ada struktur-struktur batu, susunan batu-batu panjang yang lebih 100 kaki pun ada. Ada bentuk, macam-macam bentuk lah. Kalau orang lalu dari udara, baru orang terperasan. Mereka sebut sebagai wall, gate wall ke wall gate, macam tu lah. Tak tahu siapa yang buat batu-batu tu, tapi batu-batu ini dipercayai dah lama, dah ribuan tahun. Dia ada struktur-struktur dia. Apa kegunaannya tak tahu, masih menjadi misteri. Tapi di sekitar tempat api itulah, api yang di Madinah itu, tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar dia dalam internet. Tak tahulah apa kaitannya, tapi kita ambil tahulah mungkin ada kegunaannya pada suatu hari nanti. Wallahu a'lam.